Hai semua, jom belajar bersama Cikgu Amaili. Bab 3. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Jom terokai bersama cikgu. Dalam bab ini kita akan belajar cara-cara pergerakan bumi, putaran bumi dan peredaran bumi, kesan-kesan putaran bumi, kesan-kesan peredaran bumi dan kesan-kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey semua, mari kita belajar tentang pergerakan bumi. Okey, bumi merupakan salah satu sistem suria. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? Sistem suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet yang utama. Kesemua planet ini beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Apakah itu orbit? Okey, orbit ialah laluan yang diikuti oleh sesuatu planet dan satelit dalam pergerakan mengelilingi matahari. Okey, ingat ya, orbit ialah laluan. Pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara. Pertama, secara putaran bumi. Kedua, secara peredaran bumi. Cikgu ulang, pergerakan bumi berlaku secara dua iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Ingat ya, kita perlu bezakan putaran bumi dan peredaran bumi. Bumi berputar pada paksinya sambil beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips iaitu berbentuk bujur. Okey semua, tadi cikgu dah terangkan pergerakan bumi berlaku melalui dua cara. Pertama, putaran bumi. Kedua, peredaran bumi. Mari kita lihat pergerakan bumi secara putaran. Okey, putaran bumi. Bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23 1/2 darjah pada satah tegak. Jadi, kamu akan lihat bumi berputar secara condong. Putaran bumi adalah dari arah barat ke timur atau mengikut arah lawan pusingan jam. Satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam atau 1 hari. Mari kita lihat kesan-kesan putaran bumi. Terdapat 4 kesan putaran bumi. Pertama, kejadian siang dan malam. Kedua, perbezaan waktu tempatan. Ketiga, pembiasan angin lazim. Dan keempat, kejadian pasang surut. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kesan putaran bumi berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, mari kita lihat bagaimanakah berlakunya kejadian siang dan malam. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Kemudian, bahagian yang tidak menerima pancaran matahari akan mengalami waktu malam. Jadi, bahagian yang terlindung akan mengalami malam dan bahagian yang terdedah dengan matahari akan mengalami waktu siang. Sambil itu, bumi akan berputar pada paksinya. Jadi, berlakulah siang dan malam silih berganti. Kesan yang kedua ialah perbezaan waktu tempatan. Bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran iaitu 360 darjah. Dalam setiap jam, bumi akan berputar sebanyak 15 darjah longitude atau 4 minit bagi setiap 1 darjah longitude. Kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam telah mewujudkan 24 zon waktu iaitu 1 jam bagi setiap 1 zon.
Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan di timur garisan meridian pangkal menerima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding dengan kawasan di sebelah barat. Okey, semua sebagai contoh, perlawanan bola sepak semasa Sukan Olimpik Rio Brazil 2016 disiarkan secara langsung pada waktu yang berbeza di tempat yang berlainan. Contohnya di Stadium Rio de Janeiro, Brazil, 8.30 malam hari Rabu. Okey, perlawanan bola sepak pada ketika tersebut ialah pada 8.30 malam hari Rabu secara langsung, secara live. Kemudian satelit angkasa mengambil siaran langsung tersebut, pancarkan ke satelit bumi. Kemudian pada live di tempat lain, contohnya di Alaska. Live tersebut, siaran langsung tersebut berlaku pada 1.30 petang hari Rabu. Ingat ya, perlawanan tersebut 8.30 malam hari Rabu di Brazil, tetapi di Alaska 1.30 petang hari Rabu. Manakala di London, perlawanan tersebut disiarkan 11.30 malam hari Rabu. Berbeza waktunya. Manakala di Lahore, 4.30 pagi hari Khamis. Jadi awak boleh lihat siaran langsung waktu yang berbeza di tempat yang berlainan. Ingat kesan putaran bumi berlakunya perbezaan waktu tempatan. Contohnya kamu berada di Malaysia, mungkin sedang makan tengah hari bersama keluarga, tetapi rakan kamu di San Francisco mungkin sedang tidur. Jadi berbeza waktu tempatannya ya. Seterusnya, kesan putaran bumi yang ketiga ialah pembiasan angin lazim. Putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Apakah itu daya Coriolis? Daya Coriolis ialah daya pesongan aliran udara yang terhasil kesan putaran bumi pada paksinya. Maksudnya daya pesongan, terpesong aliran udara disebabkan oleh putaran bumi tersebut. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Di hemisfera utara, tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Apakah itu tarikan graviti? Tarikan graviti ialah daya tarikan yang menggerakkan jasad ke arah pusat bulan atau bumi. Kesan yang terakhir iaitu kesan yang keempat putaran bumi ialah berlakunya kejadian pasang surut. Kalau kejadian pasang surut, awak mesti ingat tentang apa? Tentang air. Mari kita lihat. Fenomena pasang surut berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Semua, mari kita lihat kejadian air pasang dan air surut. Daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Kamu lihat kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Seterusnya, pada masa yang sama, kawasan A dan C akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke kawasan B dan juga D. Sedikit info, terdapat 2 jenis pasang surut. Pertama, pasang parbani atau air pasang besar. Pasang parbani atau air pasang besar berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan garis lurus. Kedua, pasang anak. Pasang anak pula berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada sudut tegak. Semua, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung tajuk seterusnya iaitu peredaran bumi dalam video seterusnya.